Alhamdulillah, syukur aku berjaya mencapai impian aku untuk menjadi doktor gigi dan menggenggam segulung ijazah. Walaupun pada awalnya aku diuji dengan pemergian abah serta pandemik dan kelas yang asyik dibatalkan, namun ianya bukanlah penghalang untuk aku mencapai cita-citaku. Dan melihatkan papan misi aku, masih ada beberapa lagi cita-cita aku yang tidak tercapai, iaitu untuk menjadi doktor pakar serta membuka klinik aku sendiri suatu hari nanti. Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda sedang menonton Pentaksiran Psikometrik di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini istimewanya selama 30 minit saya akan bersama dengan anda untuk kita sama-sama membincangkan tajuk kita iaitu pencapaian dan wawasan. Bila kita sentuh tentang pencapaian dan wawasan ni kawan-kawan, mesti semua ingin menjadi individu yang berjaya dan individu yang ada wawasan. Tetapi bagaimana caranya? Dan itulah yang kita akan bincangkan bersama dengan seorang guru bimbingan dan kaunseling yang mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan selama 28 tahun. Di studio saya bersama dengan Cikgu Azlinda Muhammad Arif. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Mira apa khabar? Khabar baik juga Cikgu. Okay. Baiklah Cikgu Azlinda atau lebih mesra dengan sapaan Cikgu Linda. Boleh Cikgu kan? Boleh. Baiklah, sebelum kita teruskan perbincangan kita, suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio hari ini iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Cikgu, kita sentuh tentang pencapaian dan wawasan. Ini ada berkaitan dengan personaliti seseorang individu kan Cikgu? Ya, betul. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pencapaian dan wawasan? Kalau Cikgu sendiri juga boleh kaitkan dengan video yang kita lihat tadi kan, ada murid, ada pelajar yang berjaya kan? Okey. Hari ini Cikgu akan bercakap tentang inventory trait personality. Okey, Cikgu akan fokuskan pada pencapaian dan wawasan ya. Okey, ada 15 konstruk dalam inventory trait personality, iaitu 14 konstruk personality dan 1 konstruk skala keterusan. Okey, tadi kita telah tengok video di mana ada papan visi tentang kejayaan seorang pelajar yang telah bergraduat dalam bidang pergigian. Okey, kita nampak kenapa pentingnya papan visi ni supaya dia membantu murid untuk meletakkan segala impian dia yang dicita-citakan, dan dia membantu murid untuk fokus dalam impian dia, tujuan hidup dia kan. Bila tengok setiap hari kat papan visi ni, dia akan visualisasikanlah masa depan dia, dan murid tu akan menjadi konsisten apakah tujuan hidup dia. Mungkin kadang-kadang bila rasa down dan sebagainya, dia akan pandang balik papan visi tu, dia akan cuba capai balik apakah impiannya. Kalau kita tengok ni pelajar ni dia bercita-cita untuk menyambung sebagai doktor pakar restoratif dan mempunyai klinik pergigian sendiri. Jadi kita nampak pentingnya papan visi ni Mira untuk murid-murid lah mencuba mencapai impian mereka. Ya, betul. Okey, jadi untuk segmen yang ini cikgu akan memfokuskan tentang pencapaian. Cikgu akan memfokuskan tentang pencapaian ya. Okey, kita tengok apakah definisi pencapaian itu sendiri. Okey, pencapaian ini bermaksud individu ni seorang yang bersemangat dia dah bermotivasi untuk menyelesaikan tugas. Okey, dia mahukan kejayaan dan dia sukakan persaingan walaupun banyak halangan. Persaingan secara sihat lah. Secara sihat kan. Kalau kat sekolah kita tengok jadi dia jadi individu yang sangat positif lah. Okey, seterusnya kalau kita tengok untuk pencapaian ni, okey, kita tengok dia ada 3 skor. Okey, skor yang pertama pencapaian rendah, iaitu antara 0 sehingga 30%. Di mana dalam ni kita dapat kategorikanlah individu kurang bermotivasi, tidak suka akan persaingan dan tidak mementingkan pencapaian. Jadi yang ini yang kategori skor
yang rendah, pencapaian rendah. Okey, seterusnya bagi pencapaian sederhana, okey, di antara 40 hingga 60%. Okey, murid yang mempunyai skala skor macam ni dia ada tahap motivasi dan pencapaian yang sederhana. Okey. Jadi kalau kat sekolah murid-murid macam ni kita perlu bantu sebenarnya ya, yang mempunyai capaian rendah, pencapaian sederhana kan, bila guru kaunseling dah laksanakan event 3 track personality, kita dah dapat kenal pasti skor yang mereka perolehi. Jadi kita boleh kelompokkan mereka. Mana yang pencapaian sederhana, kita kelompokkan dalam pencapaian sederhana. Dan mana yang pencapaian rendah, kita kelompokkan dalam pencapaian rendah. Jadi maklumat ni membantulah guru kan, supaya cikgu nampak macam mana kita nak bantu murid yang pencapaian rendah. Kalau murid yang pencapaian rendah ni, kita kena kelompokkan mereka, buat aktiviti, beri motivasi kan. Okay, dan seterusnya pencapaian seterusnya ialah pencapaian tinggi di mana skor dia antara 70 hingga 99%. Okey, murid yang macam ni dia sangat bermotivasi. Okey, dia sukakan akan persaingan kan secara sihat. Dan murid-murid macam ni kita kategorikan murid-murid yang berorientasikan kecermelangan. Kalau kat sekolah contohnya baru-baru ni kita baru selesai peperiksaan percubaan ISPM. Okey, mereka dah mempunyai keputusan. Mungkin bagi murid yang mempunyai pencapaian tinggi ni, bagi dia dapat 6A, 7A tu belum memadai. Dia rasa okey, apa yang dia perlu lakukan lagi? Tak cukup kan? Apa dia perlu buat? Apa kelemahan dia? Dia akan berjumpa dengan guru, mungkin tambah masa untuk mengulang kaji, tambahan ni masa cuti sekolah kan? Ada 3 minggu. Jadi murid ni akan berorientasikan cemerlangan. Jadi ini ialah aset lah kepada pihak sekolah. Kita ada murid-murid yang krim yang kita nak bantu untuk capai kecemerlangan. Tetapi kita tak kesampingkanlah murid-murid yang berpencapaian sederhana dan berpencapaian rendah, di mana kita boleh buat program motivasi. Mungkin ada perjumpaan dengan ibu bapa kan, supaya kita dapat bantu mereka mempunyai motivasi, inginkan persaingan. Ya, mereka sentiasa cuba cari jalan apa yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi kelemahan diri. Kita tak naklah mereka rasa macam tak apa, ala kadar je kan. Sekadar lulus cikgu kan. Okeylah tu kan macam tu. Tapi kan cikgu, bila cikgu dah sentuh tadi ada 3 jenis pencapaian rendah, sederhana dan juga tinggi. Ini menunjukkan sebenarnya penting untuk murid-murid ada personality, orang kata inventory trait personality ni perlu. Penting kepada murid. Tapi kan cikgu, sejauh mana pentingnya dan mengapa penting untuk murid ada trait personality ini? Baik, inventory trait personality ni adalah salah satu daripada instrumen lah ya dalam psikometrik yang di mana kita minta murid-murid bawah Kementerian Pendidikan menjawab. Okey, tahun ni murid tingkatan 2 kalau sebelum ni tingkatan 1 dan tingkatan 4, tahun ni tingkatan 2 secara bersemuka dan tingkatan 4 secara online. Jadi bila murid dapat kenal pasti, dia dapat tahu skor-skor mereka, mereka boleh berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling. Okey, contohnya kalau ada murid dapat trait personality extrovert, dia dah tahu dia seorang yang boleh bersosial, sangat mudah mesra kan, dia boleh bercakap dengan orang ramai. Jadi ini akan membantu untuk laluan kerjaya dia. Kita boleh sesuaikan dengan inventory minat kerjaya. Jika dia seorang yang extrovert, kalau dalam inventory minat kerjaya kita nampak sesuai persekitaran enterprising, sosial. Maksudnya ini akan membantu dia mendapat 2 persekitaran dan personality yang sesuai dalam bidang kerjaya. Jadi kita nampaklah penting ITP ni kita laksanakan, dan bagaimana murid penting jumpalah dengan guru bimbingan kaunseling nak tahu skor trait personality mereka, supaya bila murid dah tahu, dah mengenal diri, baru kita tahu mana hala tuju yang sesuai untuk kita bawa mereka selepas SPM. Ya, baik cikgu. Kalau macam tu kita nak berhenti berehat seketika, kerana selepas ini kita nak bincang lebih mendalam lagi antara contoh-contoh kejayaan yang ada apabila kita individu ataupun murid mempunyai pencapaian dan juga wawasan untuk diri sendiri. Jangan ke mana-mana, hanya selepas ini di Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Minggu lepas, kelompok yang lepas kita dah bincang tentang pengurusan masa efektif. Kita dah setuju dalam kelompok hari ini, kita nak sambung lagi. Mungkin kita nak lihat tentang wawasan. Sebelum, siapa yang nak beritahu cikgu apa yang kamu faham tentang wawasan?
Saya cikgu. Okey, nak. Pada pandangan saya ialah wawasan ialah satu pandangan jauh berkaitan dengan masa depan untuk mencapai matlamat kita. Okey, itu yang Hana faham lah. Yang lain? Saya cikgu, cuba lebih mudah faham. Dia merupakan hasrat yang perlu direalisasikan. Okey, hasrat yang perlu direalisasikan. Baik, kita dah dengarkan akan kita kongsi tentang masuk wawasan. Tapi apa perancangan yang kita nak capai tu? Saya ada perancangan ni. Kalau perancangan jangka pendek, saya ingin mendapat pusat simpanan dari SPM untuk mengambil matrikulasi dalam bidang kejuruteraan. Dalam bidang kejuruteraan. Okey, itu yang Maya rancang lah. Kalau Syahid pula macam mana Syahid? Saya ingin menjadi tentera Diraja Malaysia kot. Okey, bagus lah. Jadi saya perlu memohon dalam akta tentera Diraja Malaysia. Okey, kalau selain pada maktab tentera Diraja Malaysia, ada institusi lain tak Syahid? Ada tu. Okey. Akademi Laut Malaysia. Akademi Laut Malaysia. Dikenali sebagai ALAM. Okey, Syahid maksudnya dia ada buat kajian lah Okey, itu yang Syahid nampak untuk masa panjang. Selain itu, ada yang lain? Saya cikgu. Ya, Sarah. Saya bercita-cita menjadi seorang peguam yang benar berkhidmat serta bakti kepada masyarakat dan negara. Jika ada rezeki, saya ingin membuka firma kewangan saya sendiri, cikgu. Okey, bagus. Maksudnya Sarah pun ada nampaklah perancangan masa depan dia. Okey, lagi? Saya lepas daripada SPM ni, saya ingin menyambung pelajaran di Universiti Awang dalam bidang perbankan Islam. Selepas saya tamat pengajian, saya lebih memilih untuk bekerja di negara sendiri. Okey. Acap kali kita dengar tentang wawasan. Walaupun dari kecil kita sudah ditanya apa wawasan kamu apabila kamu sudah besar nanti, dan wawasan ini juga sering dikaitkan dengan cita-cita. Dan di segmen ini cikgu, saya nak tanya pada cikgu apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan wawasan itu. Kalau kita tengok video tadi kan cikgu, setiap murid itu ada wawasan mereka. Ada yang nak jadi peguam, ada yang ingin menjadi doktor dan macam-macam lah kan. Tapi apa sebenarnya wawasan tu? Wawasan ni cita-cita ke? Okey. Baik, kalau kita lihat sebenarnya definisi wawasan tu ialah seseorang individu tu yang berpandangan jauh. Okey, dia memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi dan dia memikirkan perkara-perkara yang tidak terfikir oleh orang lain. Sebab dia ada daya imajinasi yang tinggi kan, dan dia seorang yang berkarisma. Okey, kalau kita lihat video tadi, okey, sekumpulan murid dalam bimbingan kelompok, mereka menyatakan wawasan mereka sendiri. Kita nampak murid ini berfikiran jauh, mereka telah memikirkan apakah yang mereka akan lakukan selepas tamat peperiksaan SPM. Betul. Ada yang kata nak sambung dalam matrikulasi, kan? Ada yang kata dia nak menjadi tentera, kan, polis. Jadi kita nampaklah maksudnya murid-murid ni ada perancangan dia untuk jangka masa panjang. Jadi itu yang kita nak bincangkan dalam track personality wawasan. Okey, dalam track personality wawasan ni, yang pertama untuk wawasan rendah ni, okey, kita tengok skor dia antara 1 hingga 30% dan dia tak mementingkan perancangan masa depan. Okey, dan dia tidak mementingkan hala tuju, visi dan misi. Jadi ni sebab murid ni dapat skor track personality yang rendah lah dalam wawasan. Okey, manakala untuk track personality yang sederhana, dia mendapat skor antara 40 hingga 60%. Okey, dan murid ni ciri-ciri dia selesa. Okey, dia berpuas hati dengan pencapaian dan keadaan semasa. Kalau kita tengok kan baru-baru ni peperiksaan percubaan SPM di sekolah kan. Jadi mereka rasa selesa je. Okey cikgu, saya dah dapat B+, B campur kan, B tambah untuk sejarah. Dia rasa berpuas hatilah sebab dia kelompok yang mempunyai track yang sederhana. Okey. Jadi sekarang ni kalau maksudnya dia hanya matlamat dan objektif dia setakat ada saja. Okey. Maksudnya buat syarat je buat lah. syarat je kan. Kalau yang tadi skor rendah langsung dia tak ada. Tak ada. Okey. Biar masa yang menentukan. Biar masa yang menentukan kan. Jadi ini yang sederhana. Okey, sekarang kita pergi kalau wawasan tinggi. Ini skor dia tinggilah. Antara 70 hingga 99%. Okey. Ini individu ni dia mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Okey, dan cita-cita dia pun sangat tinggi. Dan mereka ni dapat menjangkau pandangan jauh. Maksudnya seawal di sekolah menengah, baru tingkatan 1, dia dah ada perancangan dia. Memang ada di sekolah. Kalau kita jumpa masa sesi bimbingan, kaunseling, bila kita berbual dengan murid, dia dah nampak dah, cikgu selepas tamat SPM, okey, saya nak buat persediaan untuk keluar negara. Di luar negara nanti saya nak ambil kursus tertentu, bidang tertentu, dan saya akan ambil peluang untuk ambil kursus-kursus tertentu untuk kembangkan kemahiran, untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Jadi dia ada hala tuju, misi, visi yang sangat jelas. Jadi murid-murid ni saya menentukan masa, dan mereka ni ialah individu yang sangat cemerlang. Cikgu, betul. Jadi kita nampak kan ada 3 kumpulan lah yang mempunyai wawasan tinggi,
sederhana dan rendah. Betul. Dan pentinglah nampaknya antara pencapaian dengan wawasan yang kita akan bantu murid apabila mereka telah mengenal pasti trait personality mereka. Baik, kalau jadi cikgu dah sentuh antara wawasan yang rendah ini, ciri-cirinya seperti biar masa je lah yang menentukan. Ikut je lah apa yang dah ditakdirkan pada saya. Andai kata macam tu lah kan. Tapi kalau murid berjumpa dengan cikgu, minta macam mana ni cikgu, apa yang perlu saya lakukan. Jadi macam mana cikgu boleh membantu murid yang wawasan rendah ini untuk tingkatkan balik mereka punya motivasi. Bila kita dah nampak kan skor trait personality kan, okey, kita minta dia, biasanya kita minta murid tuliskan apa wawasan dia sebenarnya kan. Kita nak tahu kenapa dia dikategorikan dalam wawasan yang rendah. Jadi bila kita tengok dia rendah, kita bantu, okey, mungkin kita buat perancangan dengan murid sendiri. Kan alternatif apa yang boleh buat. Mungkin dari segi dia punya sokongan ibu bapa kurang. Mungkin kita boleh panggil ibu bapa untuk beri sokongan kan. Mungkin juga kita boleh kenal pasti apa masalah dia. Mungkin dari segi masalah kewangan, kenapa dia tak ada wawasan kan. Jadi banyak yang guru yang kaunseling boleh bantu. Begitu juga dengan guru kelas. Bila kita dah bekalkan pada guru subjek skor-skor murid yang mempunyai skor yang agak rendah dalam wawasan, kita dapat kenal pasti bagaimana untuk membantu mereka tingkatkan wawasan mereka. Baiklah, itu antara cara ini cikgu. Dan kalau saya boleh sentuh ataupun petik sikit satu kata-kata hikmah yang selalu disentuh oleh orang bahasa Inggeris dengan izin, go with the flow. Selalu orang cakap macam tu, ikut saja arus tu ke mana. Tapi saya ada dengar satu pakar motivasi mengatakan, kalau ibarat ikan yang go with the flow itu, ikan yang hidup, ikan yang aktif, ikan yang hebat, dia akan bergerak melawan arus. Hanya ikan yang mati sahaja yang akan bergerak mengikut arus, ke mana saja arus membawanya. Jadi tepuk dada, tanya selera, tetapkan diri anda mahu menjadi ikan yang mana. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Hari ini dalam Pentaksiran Psikometrik kita membincangkan tentang Inventory Trait Personality atau lebih dikenali sebagai ITP dengan tajuknya pencapaian dan wawasan. Kita sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan skor wawasan dan juga bagaimana ini membantu murid-murid yang mempunyai wawasan yang rendah. Tapi kan cikgu, satu soalan juga, kalau murid yang mempunyai skor trait yang tinggi ini kan, apa kebaikannya pula? Bagus ke? Ataupun kalau terlalu tinggi ni pun kena tenang dulu ke macam mana? Baik, kalau murid mempunyai trait personality yang tinggi ni baguslah sebenarnya kan. Maksudnya ini bonus untuk mereka. Maksudnya secara semula jadinya mereka dah ada skor yang tinggi. Jadi kita tinggal untuk bantu mereka lebih cemerlang di peringkat sekolah kan. Maksudnya mereka dah tahu, okey, kita panggil mereka, kenal pasti trait-trait yang dominan dalam diri mereka. So kita dapat bantu dia untuk lebih cemerlang. Dan mungkin juga kumpulan-kumpulan murid yang cemerlang ni, yang ada skor yang tinggi ni, boleh membantulah rakan-rakan mereka yang sederhana. So banyaklah faedah dia kan. Betul. Jadi kalau kita tengok, okey, kebaikan untuk murid-murid yang mempunyai skor yang tinggi, sebenarnya wawasan dan pencapaian ni saling berkait lah. Saling berkait dan seiring. Maksudnya bila dia ada wawasan yang tinggi, insya-Allah pencapaiannya tinggilah sebab dia mempunyai wawasan kan. Dia telah membuat imajinasi daripada peringkat awal, tingkatan 1, tingkatan 2 dia telah merancang. Dia tahu apa kehendak dia, apa yang dia nak capai dalam hidup dia kan. Jadi bila wawasan tinggi, ini window dia akan sentiasa berusaha. Betul. Okey, dia kata nak capai target yang dia telah tetapkan. Kan, manakala bila pencapaian dia tinggi juga, dia akan berusaha untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kan, dia ada kongsi tadi di awal tingkatan 1, mereka dah nampak dah apa perancangan mereka selepas tamat SPM, apa mereka nak buat, apa laluan kerjaya yang bersesuaian dengan mereka. Jadi insya-Allah biasanya individu yang mempunyai pencapaian yang tinggi dan individu yang mempunyai skor dalam wawasan yang tinggi, pencapaian mereka akan seiring. Baiklah. Okey, cikgu nak kongsi juga untuk individu-individu yang mencapai kejayaan. Kita tengok contoh-contoh pencapaian. Okey, kalau kita tengok Datuk Muhammad Azizul Hasni bin Awang atau kita kenali sebagai The Pocket Rocket Man. Dia menunggang basikal dulu, basikal besi dan menjadikan hutan dan
berlantara di kampung ni sebagai gelanggang latihan. Okay, pernah dia berbekalkan wang sebanyak RM100 bertanding di peringkat kejohanan kebangsaan, tetapi dia menang emas walaupun basikal tu sebenarnya basikal pinjam. Mira, tapi nampak tak pencapaian yang dia ada kan? Dan seterusnya dia terus mengurak langkah dapat pingat gangsa dalam sukan Commonwealth. Okey, lepas tu dia olahragawan kebangsaan pada tahun 2009, okey, memenangi pingat emas di sukan Asia dan seterusnya mendapat pingat gangsa dan pingat perak dalam sukan Olimpik. Kita nampak pencapaian dia sentiasa berterusan. Hard work kerja keras tu cikgu. Dan dia mensasarkan emas untuk sukan Olimpik yang seterusnya. Okey, begitu juga dengan Michael Jeffrey Jordan merupakan sekarang ni seorang ahli perniagaan, tapi dia merupakan juga atlet Olimpik dan bekas pemain bola keranjang. Okey. Kita tengok Michael Jordan pernah disingkirkan daripada pasukan bola keranjang di universiti, tetapi dia mengingat dia teringat nasihat bapa dia. Pernah sekali juga dia tak dapat tajaan kasut, tetapi dia teringat pesanan ayah dia, you can be as tall as you want in your thinking. Jadi Michael Jordan ni dia terus mengurak langkah. Dia pernah menang 6 kali kejuaraan National Basketball Association kan, NBA, dan dia juga pernah tersasar 9,000 jaringan. Bukan satu, bukan 9,000 jaringan. Kita nampak macam mana pencapaian dia yang konsisten, dan dia kena kalah hampir 300 perlawanan. Dan juga kita nak kongsi tentang satu lagi pencapaian Tan Sri Said Mokhtar Shah bin Said Nur Al-Bukhari antara kita kenali sebagai jutawan dekat negara kita. Mempunyai 7 orang adik-beradik. Kita tengok latar belakang dia serba kekurangan masa kecil. Dia perlu bantu ibu dia meniaga sayuran, jual nasi lemak, dan selepas balik pada sekolah dia kena bantu ayah dia pula untuk menternak binatang. Tetapi walaupun dia berpendidikan sederhana, tetapi semangat, daya juang dia, wawasan yang dia tetapkan tu telah menjadikan Tan Sri Said Mokhtar ni seorang yang sangat berjaya. Dia merupakan salah seorang jutawan di Malaysia dan 30 orang yang terkaya di Asia Tenggara. Hebat cikgu. Nampak pentingnya bila ada wawasan apa yang kita dah tetapkan misi-visi tu, dia akan seiring dengan pencapaian kejayaan yang diperolehi. Okey, jadi kita nampak contoh-contoh pencapaian dan kita nampak kat sini cikgu nak kongsi juga peranan kaunselor dan guru untuk menyediakan bagaimana inventory track personality ni kita dapat sediakan data profil tentang personality klien murid kita, dan melalui analisis apabila ada sesi kaunseling kan, berbandingkan skor ITP tu, kita dapat bantulah anak murid kita kan. Itu pentingnya murid-murid untuk berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling kan. Lepas tu berdasarkan skor ni juga kita dapat bantulah maklumat laluan dan hala tuju kerjaya murid. Okay, sesuai dengan track personality. Kalau personality dia seorang yang extrovert, dia sesuai dengan persekitaran pekerjaan yang seperti enterprising, yang sosial, orang ramai lah. macam Mira ni kan, sesuai kan, berjumpa dengan orang ramai kan. Baik cikgu, itu antara 3 contoh pencapaian yang kita tengok kan. Semua berkisahkan tentang mindset ataupun pemikiran kita. Bukan apa yang kita sekarang, tapi apa yang kita mahu jadi di masa depan nanti. Sebab kalau kita tengok usahawan Gotong yang terkenal di Genting Highland kan cikgu, pusat perakinan yang cukup pesat di negara kita, bermula sebagai seorang pemandu lori balak cikgu, kalau saya boleh kongsikan. Tapi macam mana setiap kali dia lalu di bukit Genting Highland tu, dia mengatakan dalam dirinya, suatu hari nanti saya akan bina pusat peranginan terkenal di atas sana. Dan inilah apa yang kita nampak sekarang. Semuanya tentang pemikiran kita kan. Baik cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujungnya, apa yang murid-murid boleh lakukan untuk mempunyai wawasan dan juga pencapaian yang baik dalam diri mereka. Jadi kalau cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan ringkas kepada murid-murid rumah. Baik, kalau kita tengok pentingnya tadi inventory track personality dengan track pencapaian dan wawasan. Maksudnya kita kena tanamkan azam, kena kuatkan semangat kan. Maksudnya
apa jua masalah yang dihadapi itu bukanlah penghalang. Maksudnya apa yang kita sasarkan, macam cikgu kongsi tadi tentang papan visi, itu penting untuk mendorong murid untuk bekerja keras, terus berusaha. Maksudnya kejayaan itu tak datang tanpa usaha yang gigih. Betul. Rumusannya kena jumpa juga dengan guru bimbang kaunseling, kena pasti strat personality diri, buat sesuatu supaya kejayaan tu akan kita dapat nanti di akhirnya. Baiklah, jadi kawan-kawan, jadilah murid ataupun individu yang sentiasa mempunyai wawasan, cita-cita yang tinggi, kerana kita tak pernah sangka the power of mindset kita. Betul, kekuatan minda kita bagaimana. Jadi sentiasa jadi murid yang hebat. Perkongsian ini diharapkan memberi manfaat dan juga motivasi buat anda semua, dan teruslah mempunyai pencapaian dan wawasan, kerana tiada siapa yang boleh ubah nasib kita melainkan diri kita sendiri. Betul. Baiklah, ribuan terima kasih Cikgu Azlinda saya ucapkan kerana sudi berkongsi ilmu dan juga informasi kepada kami semua di rumah. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.